saya nak cerita tentang ni. Ingat tak yang bodyguard kepada curcumin semalam tu, kepada turmeric tu? Banyak orang tak mau cerita dia sebab orang rasa dia cuma sebagai kawan je kepada turmeric. Rupanya saya dapat tahu ni, apa benda ni? Cepat. Okey, ni yang kasar, okey. Yang kasar bunyi pun masih lagi belum. Ni. Hitam kan? Okey, yang ni jaga baik-baik ya. Pedas tau. Jatuh pula satu, tak apa. Ni, tahu kan? Okey, anda semua dah tengok kan? Anda mestilah orang perempuan kalau tak tahu pasal lada, berarti you tak pernah masuk dapur. Betul tak? Okey. Tapi saya nak cerita pada anda, anak muda pun yang dengar ni, berhati-hati. Ada dua perkara yang ujung-ujung saya akan cerita, supaya you kena ambil nota ni betul-betul. Sebab saya pun, yalah, setiap orang terus belajar kan. Bila dia terus belajar, dia baru tahu, barulah tahu, oh macam tu, kenapa tak beritahu dulu? Ni nak beritahu ni, okey. Abang-abang dan akak-akak sekalian, saya nak bagi yang baik dulu, okey. Kita cerita benda yang elok dulu. Dia ada 15, okey. Black pepper ataupun lada terkenal dengan bahan senyawanya, bahan aktifnya yang dinamakan piperine. Cuba you tulis P-I-P-E-R-I-N-E, piperine. P-I-P-E, piperine, R-I-N-E. Dia pun nama macam pepper juga kan. So piperine ni sebenarnya adalah bahan yang paling aktif dalam black pepper ataupun lada hitam, yang memungkinkan anda dapat manfaat. Nombor satu, yang bagus sekali orang cari pepper ni, dia orang buat untuk orang kampung nak kuruskan badan. Okey, orang perempuan yang dah tahu secret ni, dia selalu ambil yang ada lada hitam dalam makanan dia. Dia mesti campur dengan lada hitam. Mau tak mau, ada yang dah halus ni, macam tu, ataupun yang kasar ni, lepas tu dia tumbuk-tumbuk. Okey, dia buat. Selalunya dalam makanan. Mak Saleh lebih suka lada daripada orang sebelah Asia. I tak tahu kenapa. Patutnya orang Asia lah kan, benda-benda pedas macam ni. Tapi dia orang suka lada hitam. Black pepper is one of their compulsory dalam culinary mereka, pemakanan mereka. Baik. Nombor dua, satu, kuruskan badan ya. Nombor dua ialah untuk membuat kita punya metabolisme atau digestion kita tu, pencernaan makanan kita lebih cantik, lebih penghadamannya tidak bermasalah. Nombor dua. Nombor tiga, dia adalah untuk menghilangkan yang ni, siapa yang banyak berangin dalam perut dia, banyak sangat gas, banyak sangat kadang-kadang getuk-getuk, diminta belajar makan lada hitam. Okey. Nombor 4, yang ni memang semua superfood herba-herba mesti ada yang dinamakan aphrodisiac. Tahu aphrodisiac? Benda yang pedas-pedas, macam hari tu saya cerita halia kan. Lepas tu saya cerita tentang semalam ni turmeric semua tu kan. Dia ada, bawang putih pun sama juga, ada apa yang dipanggil meningkatkan libido. Semua orang tahu ya, tak payah nak cari Viagra dan sebagainya. Kecuali kalau you ada masalah lebih daripada biasa, seperti orang diabetes semua tu, dia kadang-kadang lebih teruk. Makan satu kati lada pun tak naik juga. Jaga baik-baik, okey. Tapi yang penting dia meningkatkan peredaran darah. Jadi panas, maka itu yang merasakan rancangan yang terbaik untuk orang yang bermasalah dengan libido. Nombor 5 ialah dia, seperti saya cerita kemarin tak salah saya, meningkatkan dia menambat maksudnya dia tangkap banyak benda-benda baik daripada nutrien-nutrien yang lain. Seperti contoh yang paling popular ialah curcumin. Semalam kan kalau kita cerita kunyit tu, kunyit saja saya kata tanpa black pepper, dan kalau nak kuat lagi saya kata masukkan sachainchi oil tu kan, minyak-minyak yang bagus tu, good fat tu. Tetapi yang ni lah, black pepper ni meningkatkan penghadaman atau pencernaan hisapan semua, absorption daripada especially bahan-bahan yang herba-herba yang baik, bukan takat curcumin saja. Lada katakan cili ke, ataupun you ambil yang awal tu bawang putih ke kan. Semua tu dia boleh menghisap dengan lebih cepat ataupun dengan lebih baik. Bahkan curcumin kalau tak ada black pepper, tak usah makan kunyit tu. Sampai 2000 kali ganda. 2000 kali ganda pula, 2000% lah. That means 2000% lebih kuat
tarikannya daripada you tak masuk langsung lada hitam. Jadi dia dijadikan oleh Tuhan, makhluk Allah ni kan, bahan pepperine ni, dia baiknya ialah dia membantu menyediakan nutrien-nutrien yang dah baik, dia bagi cepat ada dan cepat tersedia. Oh, dahsyat kan dia punya dia punya pengorbanan kepada makanan kita yang lain-lain. Jadi dia menjadi pembantu utama. Nombor 6 ialah seperti biasa, semua superfood ada antioksidan. Antioksidan saya dah kata ialah untuk mengurangkan bahan-bahan free radical, kalau nak senang faham, supaya menghilangkan banyak bahan-bahan yang karat dalam badan kita. Kan saya cerita semalam yang potong apple bila dia jadi brown, nak hilangkan brown-brown tu dalam badan kita. Okey, baik. Nombor 7 ada kajian dia membantu orang yang ada kanser, walaupun dia bukan yang not the best, tetapi dia membantu. Jadi kalau you makan bahan-bahan atau makanan yang ada lada hitam, dia membantu untuk orang kanser, membantu untuk orang yang ada penyakit jantung, membantu untuk orang yang ada penyakit liver. Okey, nombor 9 untuk liver. Tetapi sekejap lagi saya cerita, kalau you salah makan, liver ni juga boleh rosak. It's very funny ya, benda-benda alami ni dia ada dia punya tarian dia. Kalau you salah lagu dengan salah dia punya rentak dia tu, dia kadang-kadang dia boleh mengamuk juga kan. Tapi yang baiknya kalau makan dos yang agak rendah, dia tak jadi masalah. Nombor 10, dia mengurangkan kehendak you nak makan terlalu benda yang masin sangat dalam makanan you. Kan kadang-kadang memang garam tu bagus, tapi kalau terlalu banyak garam pun tak baik. Pula tu kalau makan kedai-kedai bukan bubur garam bukit pun, betul tak? Garam biasa, garam sodium chloride. Yang tu kalau siapa yang banyak bubur lada, dia boleh mengurangkan keperluan nakkan garam. Okey, memang itu salah satu kebaikan dia. Nombor 11, 5 je lagi. Dia mengurangkan sakit, sebab tu bila orang ambil curcumin, curcumin tu kunyit, dan dikawankan dengan lada hitam, memang bagus untuk kesakitan. Apa jenis kesakitan pun, sama ada kat otot ke atau kat sendi ke, memang bagus. Sebab dia ada apa orang panggil anti pain dan juga anti inflammation. Tak ada takut sangat kalau selalu-selalu you bergantung dengan ubat nak hilangkan bengkak, nak hilangkan inilah makan dengan painkiller tu. Inilah jawapannya. You kawan dia dengan kunyit yang semalam. Seterusnya dia juga boleh ada orang buat essential oil. Tahu essential oil kan, dia pegah sampai jadi minyak, lepas tu dia ambil zat dia tu, yang tu boleh kita pakai untuk kita campur bagus seperti olive oil ataupun minyak kelapa dan sebagainya untuk buat urut. Jaga baik jangan terlalu banyak sebab nanti panas. Kalau siapa yang rajin pergi ke Sarawak di tepi-tepi sungai tu kan, kadang-kadang malam-malam dia jual. Bahkan ada kan lada daripada kat Sarawak pun ada, kat Sabah pun ada kan. Yang tu ada dia buat minyak urut pun. Faham tu? Jaga baik panas. Baik. Nombor 13, yang ni siapa yang suka sedih-sedih, kawan dengan lada, okey. Terkenal dengan memberi naik mood juga, okey. Dan kata kajian, dia boleh meningkatkan you punya daya peringatan. Rupa-rupanya kita patut campur-campur herba-herba ni kan, tak usah pakai satu je. Sebab apa? Semuanya ada kebaikan. Yang mana lemah, dia ada kawan dia bagi kuat. Okey, yang mana kuat sangat, yang ni bagi balance pula. Yang ni yang baik sekali. Okey. Baiklah, kita habiskan dua lagi aja. Dia merupakan salah satu daripada perencah yang terbaik untuk pemakanan yang penyedap terbaik. Dan untuk nak bagi sedap, orang kata apa, kalau tak ada tak jadi. Kalau pun dia punya mat you bagi dalam sedap sekali. Kalau over pun tak sedap, kalau under pun tak sedap. Baiklah, kita tutup dengan kebaikan ke-15. Dia boleh memberi dalam pepper ini ataupun dalam lada hitam ni ada vitamin K, dia ada banyak iron dan dia ada banyak magnesium. You kalau dengar perkataan iron, zat besi, zat magnesium, vitamin K kan, dan dia juga boleh kekuatan kepada siapa yang makan makanan yang banyak selenium, dia lagi cepat absorb. Okey, makanan B12 dia boleh bagi vitamin B6, dia boleh bagi vitamin A pun. Jadi cukuplah, pendek cerita dia banyak kebaikan. Yang saya nak tegaskan hari ini supaya you jangan terlalu taksub sangat. Boleh lada tapi jangan over.
Apa yang dimaksudkan over? Selalunya paling tinggi satu hari satu sudu teh. Kita nak fokus kepada dua perkara yang bahaya. Yang ni yang you kena tulis besar-besar, ambil pen merah, bulatkan. Dia seperti mana dia menyediakan bahan-bahan zat-zat yang terbaik yang bila you makan, dia naik dia punya penghadaman dia dan penyediaannya. Tapi dia sama juga kalau you ambil benda yang toksik, tahu tak? Bahan-bahan yang tak elok, seperti kalau kita banyak makan makanan-makanan yang berhormon, makan benda-benda yang banyak antibiotik, faham maksud saya kan? Daging-daging ataupun kalaupun kadang-kadang buah sayur-sayur kalau tak banyak orang panggil pestisida dan sebagainya, dia selalunya bahan yang toksik ni akan pergi ke liver. Bagi liver yang akan detox dia. Tapi kalau you terlalu lebih ambil lada hitam, saya kata lebih daripada satu sudu teh sehari. Satu sudu teh penuh tu banyak lah tu kan. Kalau you ambil sampai katakan 2-3 sudu lada hitam ni satu hari, dia menyebabkan liver tu daripada boleh detox, dia tak boleh detox. Faham tak? Dia block proses detox dalam liver you. Yang ni bahaya besar. So kalau you makan benda tak elok, tak payah ambil lada. Yang selalu kan kalau you pergi ambil daging ke steak sebagainya kan, kadang-kadang ayam lah semua tu you nak tabur lagi, nak perah lagi, nak pusing-pusing lagi lada, style Mak Saleh. Bol lada penuh atas you punya makanan tu. Yang tu bahaya. Sebab apa? Saya kata tadi, liver baik-baik dia detox. Kalau dia nampak lada hitam berkawan dengan makanan yang tak betul tadi, dia tak berapa boleh detox. Itu rugi kan, nombor satu. So nak makan benda tak elok, makan benda tak elok tu saja, jangan berbol lada. Sebab kalau you berbol lada, dia lebih kuat dia punya penahanan dalam badan kita. Nombor dua, kalau you ambil ubat-ubat yang ada beberapa jenis ubat yang agak jarang you makan, tapi you kena discuss dengan doktor you, especially kalau you makan ubat-ubat untuk katakan ubat untuk antidepressant. Untuk orang yang sedih, dia ada ubat untuk bagi dia tak sedih, bagi dia happy. Ubat antidepressant tu yang tu jangan ambil lada. Okey, jangan ambil lada hitam. Nombor dua, ada ubat yang untuk epilepsi. Tu epilepsi, orang yang sawan tu semua tu jangan ambil lada. Nombor tiga, ubat untuk orang sakit TB, dan satu lagi tak ingat nama apa, lebih kurang bunyi macam Dilantin kot. Okey, pendek cerita ada 4 atau 5 jenis ubat yang lada tak boleh langsung dalam badan you. Kalau dia ada, dia akan menyebabkan toksik, dia akan menyebabkan sampai rosak badan you nanti. Maksudnya mungkin dia ganggu proses biochemistry ubat-ubatan tu sehingga kan dia menjadi racun pula nanti. Itu maksud saya. Ada dua masalah utama ni you kena perhatikan. Kalau you makan makanan yang sihat, benda-benda yang banyak buah-buahan, sayur-sayuran, dengan especially kalau benda-benda baik lah kan, you masukkan lada ni, insyaAllah dalam you punya salad dan sebagainya tu, itu lebih baik. Sebab apa? Dia meningkatkan lagi bahan-bahan herba yang you masuk dalam makanan you. Cukup. Hari ini agak straightforward, walaupun dia kecil cerita, tetapi saya mengharapkan you dapat manfaat. Boleh saya bantu kalau ada soalan-soalan yang teringat you nak tanya. Roslyn Kadir, Sarawak ada garam bario. Very good. Yes, bagus. Ya, pastikan yang original lah, jangan ada campur benda-benda lain pula. Okay, kadang-kadang zaman sekarang ni, besok ke lusa kalau saya ada masa, saya nak cerita sikit tentang contoh macam madu ke kelulut ke kan. Sebab saya dah baca setengah kajian mengatakan sampai dekat 80%. Banyak benda-benda yang orang gila nak beli tu, ramai orang dia mengelak. Tahu mengelak tak? Ada penipuan dalam tu. Tak apalah, kita cerita. Hamiza, bagus. Poin dia betul. Norzila, ubat immune system. Yes, ubat immune system not too bad. Boleh tahan juga. Tapi ubat-ubat yang pelik-pelik tu, you jaga baik-baik. Dia, lada hitam ni, dia menahan, memperbanyakkan lagi kesan sampingan ubat tu sendiri. Kalau ambil lebih akan menyebabkan block di liver, yes, dia akan block liver you, betul. Kalau makanan yang rosak-rosak yang tak elok, jangan lebihkan dalam badan you. Okay? Dengan lada hitam, dia bagi lebih teruk. Okey. Merah jambu di supermarket, yes, boleh. Garam-garam yang ada pink-pink color tu, Nur Azila, mungkin itu yang pure. Saya mengharapkan pure lah, Himalayan salt.
pun dia orang berubah warna kadang-kadang jemari, okey. So sebab tu kena tahu daripada mana hasilnya datangnya, okey. Saya buat sendiri. Saya ambil garam Barrio, saya ambil garam daripada Korea, namanya bamboo salt tu, dan ada 2-3 jenis lagi. Saya tak bagi tahu semualah kat you all sebab nanti you pergi cari sana cari sini penat. Satu, nombor dua, ada juga contoh saya masukkan Himalayan salt tu yang datangnya daripada kawasan Hunza. Pernah dengar Hunza salt? Okey. Tapi kalau you beli sendiri pun tak apa. Celtic salt, saya selalu kata pergi kat supermarket yang sebelah organik tu banyak jual, no problem. Okey. Yang gaduh pasal garam ni, asalkan dia garam original bukit. Lada putih pun sama bagusnya dengan lada hitam, tidak menjadi masalah. Okey, just as good. Okey, cuma Tuhan bagi different warna. Nombor 14, siapa nak ingat tadi? Nombor 14, dia adalah sebagai perasa terbaik. Apa orang panggil? Penyedap makanan. Orang panggil apa? Queen of seasoning. Permaisuri untuk penyedap rasa. Tak mau pakai MSG semua ni. Okey, Rozaini, penyedap rasa. Siti Aisyah, kunyit hidup. Cerita kunyit lagi. Boleh serikan muka. Yes, betul. Padanlah muka saya berseri. Oh, baguslah Siti Aisyah. Betul lah tu. You pakai je, you tak tahu. Pasal tu lah. Kan? Lada putih saya dah kata Badir ya. Sama je. Power dia. Bagus. Okey. Tapi saya lebih prefer hitam. Sebab apa? Hitam ada sedikit. Apa benda yang lebih gelap, yang lebih ni lah dark coloured, memang dia punya power piperin tu lebih tinggi sikit. Itu aja. Okay, tapi tak payah gaduh. Kalau you ada yang hitam, hitamlah. Putih-putih lah. Apakah lada hitam sama dengan habatus sauda? Tak sama. Yang tu black cumin tu lain. Okay? Dia bukan lada hitam. Okay? Alright. Nanti kita cerita tentang habatus sauda satu hari nanti. Boleh? Suha untuk masalah saraf, kaki kebas, batu hempedu, boleh ke makan ni? Boleh. So far, yes. Boleh. Untuk sakit-sakit semua, mesti kena dengan you punya kunyit juga. Okay? Ingat, lada hitam ni adik kepada kunyit. Kunyit dahulu. Kalau tak ada lada hitam, kalau tak ada lada hitam, yes. Kunyit tu tak berapa berfungsi. Okay? Tapi kalau you ada dengan lada hitam, kunyit tu tadi, kalau kawan dengan lada hitam, dia akan jadi betul-betul anti-inflamasi. Hilangkan sakit-sakit, kebas-kebas, masalah saraf. Okey, yang penting masalah saraf tu, you juga kena cek you punya tulang, you kena cek you punya vitamin B juga. Okey, dan selalunya orang tak cukup vitamin D3, matahari. Okey, last 2 soalan. Alright, cerita tentang lengkuas boleh, tapi satu-satu ya, boleh. Lengkuas pun boleh. Kalau saya pun nak belajar juga ni semua ni. Kaum India kurang kena virus, kenapa ya? Dia orang pun kena juga, tetapi kata orang sebab dia orang banyak makan benda-benda yang herba panas, herba-herba seperti yalah daun karopole, kunyit, most of the halba kan, dia orang tu memang popular. Dia orang ambil buah amla lagi kan. Kan buah amla tu terkenal dengan vitamin C. Itu kenapanya mereka walaupun duduk macam cara kampung je, tapi dia orang dengan matahari lagi kan. Itu salah satu sebab kepercayaan orang-orang di sana. Sebab tu mereka kurang kena. Tapi kita tak tahu sama ada result dia orang tu betul tak betul. Sebab banyak orang yang tengah carry virus tapi tidak ditest lagi kan, tahu tak? Sebab mereka ada berapa 1/billion rakyat mereka kan, tahu tak? Okey, cukup dulu. Manwop, siapa lagi? Mumtaz, Mahani. Kalau lebih daripada 1 sudu teh sehari, nanti liver tak boleh detox. Yes. Kalau terlebih 1-2 boleh lah kan. Tapi jangan sampai saya kata berapa, 2-3. Atas pada 3 sudu je, you hati-hati. Okay. You tengok herba-herba selalunya paling tinggi 2-3 sudu sehari. Untuk itu dah lebih pada cukup. Okay. Senang. Can you say something about frankincense, kemian? Boleh Mumtaz. Nanti kita cerita pasal essential oil pula. Okay? Essential oil adalah satu daripada pelajaran baru yang saya ingin tingkatkan pengetahuan saya. Lama dah saya minat tetapi mungkin tak ada masa nak cek, tak ada masa nak cuba. Saya seharusnya sebelum saya cerita dengan you tu saya nak cuba dulu. Okay? Walaupun tak boleh semua. Macam ada orang tanya saya pasal sumac, tahu sumac atau macam mana nak pronounce tu, yang tu saya tak pandai, tapi saya tengok-tengok dia rupanya antara terbaik di negara-negara Timur Tengah kan, untuk berbagai jenis penyakit juga. Bagi saya kalau sini ada kunyit, ada halia, ada bawang putih,
Tak payah nak kelang-kelang kabut nak pergi cari sumak pula. Okey. Alright. Dah habis hari ni. Sawan tak boleh makan lada hitam langsung ke? Saya kata kalau you bawah pada satu sudu, you tak ada masalah. Okey. Kalau boleh, kalau you tak pasti, baik jangan makan langsung. Itu aja. Tapi kalau you nak juga bawah pada satu sudu teh, bukan satu sudu makan, satu sudu teh. Satu sudu makan tu satu sudu makan sehari dah lebih daripada cukup. Alright, Norida, berkenaan dengan asma. Asma saya dah cerita dulu. Cuba tengok YouTube saya. Okey. You nak saya dah cerita. Kalau saya check balik tak cerita, you bagi tahu kat saya boleh cerita. Asma not difficult to explain, kan? Okey, darah tinggi boleh. Yes, no problem Adawiyah. Al-Syakirin, sakit GERD dan gastrik, boleh ambil lada hitam. Kebetulan walaupun dia pedas, rupa-rupanya lada hitam boleh kita makan untuk orang yang ada gastrik dan GERD. Cuma jangan terlalu banyak. Sebab apa, semalam saya kata kalau you ada GERD atau gastrik, untuk yang ada kunyit, lepas tu you ambil pula dengan lada hitam, dia kadang-kadang lebih menerukkan. Jadi kat sini dia 50-50. Ada orang setengah boleh makan, lebih improve. Ada setengah orang makan, walaupun sikit, dia sensitif. You kena tahu diri you. Okay? Baik. Boleh slim? Yes. Nur Noni? Yes. Boleh. Siapa nak slim, amalkan banyak lada hitam. Yes. Muhammad Ibrahim, saya sesak nafas, pergi cek doktor, kata gastrik, tapi ubat gastrik tak, tapi sesak nafas still jadi. Apakah boleh apa yang saya nak buat? Oh, Muhammad, saya dengar cerita you ni, kalau macam ni, you lebihkan fokus kepada topik namanya GERD, G-E-R-D. Sebab GERD, dia bukan takat gastrik saja, dia boleh sampai rasa macam sesak nafas. Kadang-kadang orang rasa macam nak heart attack macam tu. Sebab dia naik ke kerongkong, you know. Jadi asid-asid ni semua agak tajam. So dia punya kesan sampingan kepada saraf tu sampai kepada rasa ke paru-paru pun. Okay, memang saya faham. GERD is, kalau ikut nasihat saya tu, insyaAllah kita boleh reverse dia. Yang penting sekali, semua kena belajar D&D diet. Mungkin saya kena buat satu kelas online. Saya nak belajar teknologi macam mana nak buat kelas online. Faham tak? You masuk dalam kelas. Berarti saya boleh interaksi dengan you. Macam orang sekarang buat Zoom kan. Saya nak belajar nanti. Sebab kita tak boleh berkumpul sekarang. Siapa nak? Kalau saya buat kelas, cuba bagi tahu kat saya. Saya buat kelas untuk mereka yang macam diabetic cure, tanpa ubat tu, ataupun cancer cure, ataupun jantung sembuh tanpa ubat tu macam mana, saya nak buat dalam kelas. You nak tak? Dalam masa sejam atau sejam setengah. Kalau you nak, saya akan cuba belajar teknologi macam mana. Okey. Dia lebih advance daripada saya cerita live macam ni kan. Sebab kita fikirkan macam mana. Okey. Alright. Orang mengandung, kalau sedikit no problem, tak ada masalah. Okey. Tetapi selalu saya kata dengan yang semalam, kunyit kan. Saya kata orang mengandung dengan budak-budak yang baru lahir, jangan menyusukan dia orang dengan makanan-makanan yang terlalu tinggi dalam herba-herba ni. Cuma kalau you pantang, kan orang Melayu kan ada makanan-makanan yang bagi panas ni, jumlah yang orang tua-tua bagi tu masih okey. Resipi teh kunyit semalam ya. Saya dah tulis, saya tak ingat semuanya, tapi kalau you siapa yang ingat semalam tuliskan. Yang saya tahu dia ada kunyit 2 inci, 1 inci halia. Lepas tu you masukkan cinnamon, lepas tu masukkan 1 sachet inci, dan last sekali you masukkan honey. Ada 5 ke 6, 7 sebenarnya semua. Siapa ingat satu lagi? Betul lah tu, lebih kurang 7, betul tak? Okey. Lada hitam. Yang cerita ni lah lada hitam. Masya Allah. Senang je. Kalau ada kunyit, mesti ada lada hitam. Okey. Lepas tu halia. Lepas tu dia punya cinnamon sedikit. Lepas tu masuk sachet inci oil, 1 sachet, dan last sekali honey. Saya ulang lagi sekali. Honey semua tu jangan masuk masa panas. Okey. You kena rebus 3-4 tu dahulu. Potong elok-elok, racik elok-elok. Dia punya kunyit hidup tu. Lepas tu dengan halia. Lepas tu dengan you punya bubuh, you punya
lada hitam ni, baru you tabur you punya cinnamon, last kali baru you kacau dengan honey dan sachainchi oil. Cukup. Tadi pagi saya tak keluar untuk chase the eastern light sebab you mungkin dah perasan siapa yang duduk kat Shah Alam, saya tidak dapat matahari langsung sampai sekarang pun masih redup. So kalau saya tak keluar tu berarti dia redup. So jangan risau, saya masih alhamdulillah Tuhan bagi masih lagi boleh bernafas dan boleh bersama dengan anda, yang paling saya happy sekali. Kalau saya boleh bersama dengan anda, saya cukup happy, dan saya dengan ikhlas mengharapkan you dapat manfaat. Kalau siapa yang sudi sambung dengar dan mendapat manfaat, sila bagi like dan love dan share. Sekarang juga tolong tekan share tu. Yang penting sekali share. Okay? Bila share saja kita boleh kongsi dengan lebih ramai rakyat kita. Cukup dulu ya. Besok you nak dengar pasal apa tadi, lengkuas. Mungkin saya ada 2-3 lagi herba. Saya pilih besok satu yang terbaik untuk kita belajar. Lepas tu kalau ada masa nanti, bila habis super herba ni, kita akan belajar tentang essential oil pula. Lepas tu saya masuk balik kepada penyakit. Okey? Dah dulu saudara-saudara sekalian, mengharapkan anda dalam keadaan sihat walafiat, tolong jaga family masing-masing, dan kita doakan semua satu Malaysia, satu dunia, aman, damai dan selamat daripada COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri terangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.